Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid cikgu pada petang ini? Hari ini kita akan belajar sambungan daripada minggu lepas, iaitu graf jarak masa, dan hari ini kita akan belajar subtopik yang ketiga, iaitu luas di bawah graf yang berkaitan dengan graf laju lawan masa. Okey, murid-murid boleh lihat pada buku teks muka surat 184 dalam tajuk 6.2 kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okey, permulaan penerangan tentang luas di bawah graf dalam buku teks ini berkisahkan situasi yang yang berlaku setiap hari, dan boleh baca dan fahami ya. Cikgu pergi terus kepada nota yang cikgu buat yang rasa yang mudah kamu fahami. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, tengok nota. Okey, tajuk yang kita pelajari hari ini adalah luas di bawah graf dengan graf laju masa. Okey, ada dua perkara yang kita kena pelajar. Yang pertama adalah kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okey, sekejap cikgu ambil pensel. Okey, ambil pensel sekejap. Okey, kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf, iaitu hasil darab. Okey, hasil darab pada paksi mencacam dengan kuantiti pada paksi mengufut. Okey, tengok pada graf, contoh graf. Okey, graf ini adalah pecutan, dan untuk mendapatkan kuantiti yang diwakili adalah kita akan darab paksi Y dengan paksi X. Okey, jadi paksi Y darab dengan paksi X. Kalau pecutan di gambar rajah di sini menggunakan okey, sekejap ya cikgu tu padan sikit ada mistake sikit sini. Okey, meter per saat kuasa 2 darab dengan masa. Jadi jawapan dia adalah okey, paksi Y darab dengan paksi X. Okey, meter per saat kuasa 2 darab dengan saat. Okey, ada nota kecil. Okey, kejap. Okey, ada nota kecil. Okey, ada nota kecil. Okey, ini adalah menunjukkan pengiraan secara detail untuk mendapatkan jawapan. Okey, kenapa dia jawapan mendapat meter per saat? Okey, ini adalah berkaitan dengan kalau meter per saat kuasa 2 darab dengan saat. Saat ini adalah kuasanya adalah 1. Okey, jadi saat negatif 2, saat kuasa negatif 2 darab dengan saat kuasa 1 akan menghasilkan kuasanya adalah negatif 2 tambah 1, dan jawapannya adalah negatif 1. Okey, yang kedua kita akan belajar iaitu luas di bawah graf melibatkan graf laju masa adalah mewakili jarak. Okey, ni okey, mewakili jarak. Okey, sorry, cikgu ambil dulu pensel. Mewakili jarak. Okey, yang dilalui dalam suatu tempoh masa tertentu. Graf dia adalah, okey, kita tengok graf dia adalah laju lawan masa. Okey, kenapa kita katakan luas di bawah graf ini adalah mewakili jarak untuk dapatkan jarak? Okey, bila kita akan darab ini, laju darab dengan masa, masa ini akan hapus. Bila kita darab dia akan hapus. Dia akan dapat meter saja. Itu maksudnya.
Okey, tengok. Okey, jarak yang dilalui oleh masa T saat ialah luas di bawah graf, iaitu luas trapezia. Maksudnya kita akan tengok sekejap, cikgu cari yang ni. Okey, ini adalah bentuk graf. Okey, ini adalah bentuk graf dan bentuk graf ini di bawahnya adalah berbentuk trapezium. Okey, jadi berbentuk trapezium dan okey, tengok ayat dia Okey, dan jarak yang dilalui dalam tempoh T saat ialah luas di bawah graf, iaitu luas trapezium. Maksudnya bermula daripada kosong ke A ke B dan B ke C. Itu maksudnya. Okey, dengan kata lain juga, sebelum kita memahami dengan detail itu luas di bawah graf, kita tengok dulu bentuk-bentuk graf laju masa. Okey, apa maksudnya graf laju masa? Okey, ini adalah graf laju masa. Okey, tengok. Okey, laju lawan masa. Okey, nampak ini adalah kecerunan. Kecerunan dalam graf laju masa adalah pecutan. Okey, tengok tak yang ini yang mendata? Okey, mendata ini dikenali sebagai laju seragam. Maksudnya pergerakan itu adalah seragam. Manakala yang ini maksudnya nyah pecutan. Maksudnya pecutan mengurang. Okey, pecutan mengurang dan tiba ke sesuatu tempat dinamakan adalah rehat. Okey, luas di bawah graf mewakili jarak yang dilalui. Bermaksud formula yang kita kena belajar adalah jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey, tengok di sebelah kanan nota cikgu ini. Ini adalah graf laju masa yang cikgu cerita tadi sebelah kiri. Okey, cuma cikgu nak kamu nampak pecutan ialah kecerunan yang seperti mana cikgu cakap tadi. Graf laju masa maksudnya pecutan. Okey, ini maksudnya formula pecutan ialah laju bahagi dengan masa. Okey, kalau diminta berapakah pecutan yang terhasil di dalam graf di atas, okey, kita akan buat pengiraan laju terakhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Okey, tengok note yang kedua. Okey, note yang kedua ni, pecutan positif bermaksud kelajuan semakin bertambah. Okey, kalau pecutan dia negatif, bermaksud kelajuan semakin mengurang. Pecutan negatif juga dikenali sebagai nyah pecutan yang cikgu bincangkan tadi. Okey, seterusnya adalah bentuk-bentuk graf. Yang ini sebelum kita masuk untuk mencari luas di bawah graf, kita kena tengok dulu bentuk-bentuk graf. Okey, yang pertama, okey, ini adalah graf laju masa dan kita tengok graf dia bergerak secara mendatar dan ini berbentuk segi 4. Okey, jadi luas segi 4 adalah lebar darat tinggi. Okey, lebar darat dengan tinggi ataupun panjang darat dengan tinggi. Okey, yang kedua, nota yang kedua,